rook makan knight di C5 kat situ. Dan selepas pawn makan rook, kita ada knight makan rook di G4 secara percuma. Inilah blunder yang telah dibuat oleh Daniel Dubois. Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Pada minggu ini telah berlangsungnya salah satu kejohanan yang terbesar di dunia ini diberi nama Champions Chess Tour Athens Masters secara online berikutan situasi COVID di dunia pada masa kini. Semalam telah berlangsungnya final yang akan disambung pada hari ini. Tapi sekarang ni kita bukan nak cakap mengenai final, kita nak bercakap mengenai satu kejutan yang telah dilakukan oleh Grandmaster muda, iaitu GM Daniel Dubois dari Rusia, telah mengalahkan juara dunia pada masa kini, iaitu GM Magnus Carlsen. Satu kejutan yang sangat mengejutkan orang ramai kat situ. Bagi yang tidak mengenali siapakah Dubois ini, Daniel Dubois ni merupakan seorang Grandmaster yang masih lagi berumur 25 tahun, masih muda kat situ. Dan dia sebenarnya merupakan bekas juara rapid, bekas juara permainan rapid dunia, peringkat dunia. Maksudnya bukannya lawan yang biasalah untuk Magnus Carlsen, lawan yang kuat juga kat sini. Jadi apa yang kita nak tengok ni merupakan game yang telah diambil dari quarter final, round ketiga antara Daniel Dubois menentang Magnus Carlsen. Pada round pertama, Dubois bermain putih dan telah menang 1-0 ke atas Carlsen. Manakala pada round kedua pula, diorang ni draw. Magnus Carlsen sebenarnya sikit lagi nak menang, tapi Dubois berjaya bertahan dengan sangat-sangat cemerlang dan mendapat draw. Dan pada pusingan ketiga ni merupakan pusingan penentuan. Kalau Dubois menang, dia akan memenangi keseluruhan perlawanan. Manakala kalau dia kalah, Magnus Carlsen mungkin boleh mendapat balik kemenangan ke atas Dubois. Dan kalau draw, akan pergi ke game yang seterusnya. Jadi kita nak tengok game pusingan ketiga pada pertandingan catur Athens Master yang dimainkan secara online ini. Kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh Daniel Dubois, manakala hitam pula dimainkan oleh Magnus Carlsen. Jom kita tengok game ni. Ianya dimulakan dengan D4. Kita ada knight F6, C4 kat sini, E6, knight F3, D5 dan seterusnya G3. Ini merupakan opening Queen's Gambit decline. Seterusnya Magnus Carlsen menggerakkan bishopnya ke B4 membuat check. Kita ada block knight B ke D2. Pawn barulah memakan pawn di C4 dan kita ada bishop ke G2. Kat sini A5 dimainkan oleh Carlsen, A3 menyerang bishop. Seterusnya bishop lari sambil memakan knight di D2 membuat check dan bishop makan kembali bishop tersebut. Kita ada B5 oleh Carlsen. Kalau korang tengok kat sini, ketiga-tiga pawn di queen side ini merupakan tiga askar yang sangat bagus, yang sangat tinggi di depan papan kat situ. Jadi Dubois memainkan A4 untuk menghalang kemarahan Carlsen. C6 telah dimainkan mengawal pawn tersebut. Kita ada queen C2, bishop B7 dan seterusnya satu gerakan agresif oleh Dubois iaitu H4. Dalam posisi macam ni kemungkinan besar Dubois tak mau castling. Kemungkinan dia ingin membuat serangan di sebelah king side kat situ. Kita ada knight B ke D7, H5 dengan idea untuk tolak pawn ke H6, mengkucar-kacirkan struktur pawn di sebelah sana. Oleh sebab itu Carlsen telah menolakkan pawnnya ke H6, tidak membenarkan gerakan H6 untuk dimainkan. Kita ada knight ke E5 kat sini, knight ke D5 dan seterusnya rook ke H4 dan mungkin untuk meletakkan rooknya ke G4 membuat serangan di sebelah sini. Oleh sebab itu knight D7 ke F6 telah dimainkan untuk mengawal petak tersebut. Kita ada king ke F1. Kat sini Dubois membuat castling secara manual, mengalihkan kingnya ke tempat yang lebih selamat berbanding petak tengah. Ingat kepada masih baru belajar catur, meletakkan king ke tempat yang selamat merupakan satu benda yang sangat-sangat bagus. Baik, kita ada queen ke C7 dan seterusnya king ke G1. Knight B4 dimainkan oleh Carlsen menyerang queen dan queen lari ke C1 kat sini. Rook ke D8 mengambil file sambil menyerang pawn yang berada di D4.
Dan kat sini Dubov telah memilih untuk pawn A makan pawn di B5 kat situ. Baik, saya undur sekejap kat sini. Dalam posisi ini, Dubov boleh memainkan satu gerakan seperti B3 dengan idea untuk selepas pawn C makan B3, pawn A boleh makan pawn B5 dan Dubov akan mendapat peluang untuk menyerang dengan cantik. Kalau korang tengok kat sini, file A untuk rooknya telah terbuka, manakala ancaman ataupun serangan pawn ke atas pawn C6 ni dibantu oleh rakan-rakan yang lain merupakan ancaman yang sangat kuat kat situ. Jadi terdapat beberapa ancaman yang mungkin Dubov boleh cipta sesuatu kat sini. Namun Dubov telah memainkan pawn A makan B5 kat situ. Kita ada pawn C makan B5 dan seterusnya bishop makan knight di B4. Setelah pawn makan bishop tersebut, kita dapat tengok file yang cantik telah diambil oleh Dubov dan rook telah menggerakkan dirinya ke A7 membuat pin ke arah bishop di B7 yang dibantu oleh bishop yang berada di G2 kat sini. Jadi bishop di B7 ni sedang diserang. Oleh sebab itu Carlsen kena defend bishop ni. Kalau Carlsen membuat gerakan yang salah, contohnya rook ke B8 mencuba untuk defend, tapi defend ini adalah defend yang salah. Sebab apa? Sebab kat sini putih boleh cuba masuk membuat serangan dengan gerakan bishop ke C6 membuat check. Dan selepas king tu lari, contohnya ke E7, bishop tu boleh makan pawn di B5 secara percuma kat sini. Dengan ancaman yang banyak, iaitu untuk knight masuk ke C6. Kita dapat tengok kalau knight masuk ke C6, knight sedang menyerang dua piece berlainan kat sini. Semestinya bishop tak boleh makan sebab dia sedang dipin. Jadi itu satu serangan yang boleh dibuat, manakala satu lagi ialah pawn di C4 ni sebenarnya sedang diserang oleh banyak sangat piece kat situ. Semestinya posisi ini tidak bagus untuk hitam. Oleh sebab itu, rook ke B8 tidak dimainkan. Carlsen mainkan knight ke D5, memilih untuk defend dengan cara ni. Namun, bila knight pergi ke D5, dia dah pun hilangkan kawalan ke atas petak J4. Jadi Dubov mengambil peluang ini dengan meletakkan rooknya ke G4 menyerang pawn di G7 kat situ. Kita ada rook ke G8 mengawal pawn tersebut. Dan sekali lagi Dubov mengambil peluang ketiadaan rook kat sini untuk menggerakkan queen C2 dengan idea untuk masuk dan menyerang rook tersebut. Kita nampak macam mana Grandmaster menggunakan peluang yang dicipta oleh lawan untuk membuat serangan. Baik, kita sambung. Kat sini kita ada tolakan pawn ke C3 oleh Carlsen. Carlsen cakap dia ada 3 pawn kat sini. Jadi apa salahnya untuk dia tolak dan mencipta pass pawn, mencipta ancaman pass pawn kat situ. Dalam posisi ini, sebenarnya ancaman untuk Dubov masuk queen ke H7 ni tidak menakutkan. Contoh kat sini, kalau queen masuk ke H7, rook boleh lari ke F8. Dan dalam posisi ini, pawn yang berada di G7 ni tidak boleh dimakan pun. Sebab kalau rook makan, pawn akan tolak ke C2 dan kita dapat tengok pawn selangkah saja lagi untuk promote dan tukar kepada queen. Ini merupakan satu posisi yang sangat menyusahkan Dubov. Oleh sebab itu, dia tidak mainkan queen ke H7. Kat sini, dia mainkan pawn B makan pawn C3 terlebih dahulu. Kita ada pawn makan pawn dan seterusnya rook berundur ke A3. Meletakkan ancaman ke atas pawn ni. Dengan idea untuk bishop makan knight yang mengawal pawn ni. Dan barulah rook boleh makan pawn di C3 ni. Baik, jadi kat sini rook ke C8 telah dimainkan menambah kawalan ke atas pawn tersebut. Kita ada knight ke T3 dengan idea untuk melompat ke C5 dan sekali lagi meletakkan ancaman ke pawn C3. Knight F6 dimainkan dengan mengancam rook ke G4. Kat sini Dubov telah memainkan bishop makan bishop B7 terlebih dahulu. Selepas queen makan kembali bishop tersebut, Daniel Dubov telah memainkan satu gerakan yang mengejutkan orang ramai. Bukan sebab gerakannya terlalu bagus, tapi sebab gerakannya adalah silap, gerakan yang belanda dengan gerakan knight ke C5 menyerang queen. Kenapakah gerakan ini adalah satu gerakan yang belanda? Korang boleh tengok kat sini. Sebenarnya rook Dubov sedang diserang. Walaupun dia sedang menyerang queen Carlsen, tetapi sebenarnya Carlsen boleh membuat gerakan yang simple kat sini untuk mendapat kelebihan. Dan itulah apa yang Carlsen telah buat. Rook makan knight di C5 kat situ. Dan selepas pawn makan rook,
kita ada knight makan rook di G4 secara percuma. Inilah blunder yang telah dibuat oleh Daniel Dubois yang menyebabkan Carlsen mendapat kelebihan satu knight dan beberapa pawn. Saya tak pasti kenapa Daniel Dubois membuat gerakan demikian. Masa tu kawalan masa bagi kedua-dua pemain masih lagi seimbang, masih tiada time trouble dan sebagainya. Mungkin dia sedikit hilang konsentrasi, terganggu dan telah membuat satu blunder yang mengejutkan orang ramai yang menonton live game tersebut. Ataupun mungkin ada peminat Magnus Carlsen yang menghantar santau angin ke Dubois ke, entahlah, saya tak pasti. Baik, jadi kita sambung kat sini. Kita ada tolakan pawn ke C6 dan Carlsen telah makan pawn tersebut. Queen makan pawn C6. Kita ada rook makan pawn C3, menyerang queen sekali lagi. Queen lari ke B6 dengan idea untuk queen masuk makan pawn di F2 check dan seterusnya mungkin membuat checkmate di H2 kat situ. Jadi kita ada E3 oleh Dubois dan seterusnya king ke E7. Kita ada rook ke C6 menyerang queen sekali lagi dan queen lari ke D8. Queen ke C5 membuat check dan dalam posisi ini semestinya hitam tak boleh nak lari ke E8 sebab rook boleh pergi ke C8 dan queen itu akan mati. Selain tu, semestinya juga king tak boleh nak lari ke D7. Sama juga kat sini, kalau rook pergi ke D6 pun queen kat belakang tu mati. Jadi satu sahaja jalan untuk hitam ialah untuk meletakkan kingnya ke F6. Kat sini, rook D6 menyerang queen dan queen ke E7. Seterusnya kita ada queen ke D4 membuat check sambil menyerang knight di G4. Jadi king G5 dimainkan terpaksa. Dan dalam posisi inilah Daniel Dubois telah menjumpai satu gerakan yang menyebabkan dia kembali mengawal permainan ini. Walaupun dia kehilangan satu knight, dia telah blunder tadi. Jadi kat sini korang boleh cuba pause video ni dan cari apakah gerakan yang telah dibuat oleh Dubois. Silakan. Pawn ke F3, satu gerakan bagus yang menyerang knight kat sini. Kalau korang tengok betul-betul, knight itu tak boleh melarikan diri. Kalau knight lari ke F6, kita ada queen ke E5. Checkmate satu langkah sahaja. Manakala kalau dia melarikan king ke makan, contohnya makan pawn di H5, kita ada queen makan knight di G4 pun checkmate. Jadi kat sini hanya ada satu cara sahaja untuk Carlsen menyelesaikan masalah ni, iaitu dengan tolakan pawn ke F5. Jadi Dubois telah memakan knight Carlsen dan kat sini sekali lagi kita dapat tengok kalau pawn makan pawn tersebut, queen ke E5 akan membuat checkmate. Oleh sebab itu Carlsen telah memilih untuk menggerakkan rooknya ke C8. Mungkin mencuba untuk membuat satu serangan balas. Namun dalam posisi ini Dubois mempunyai peluang untuk mendapat kemenangan dengan cepat. Korang boleh cuba sekali lagi untuk pause kat sini dan cari apakah gerakan yang ingin dibuat oleh Dubois. Silakan. Ya, sebenarnya satu checkmate menarik boleh dibuat kat sini dengan dua langkah sahaja, iaitu queen pergi ke F4 membuat check, king terpaksa ke F6 dan gerakan terakhir queen makan pawn di F5 membuat checkmate. Kita dapat tengok kat sini pawn tak boleh nak makan queen sebab rook sedang pin pawn tersebut. Satu checkmate yang sangat menyakitkan hati. Selepas kekalahan ini, Magnus Carlsen dikatakan sangat kecewa dengan permainan dia. Dia sebenarnya dah mendapat kelebihan. Dubois dah pun blunder satu knight, tapi dengan kesilapan-kesilapan yang dibuat olehnya telah dihukum oleh Dubois selepas itu. Baik, jadi itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Silakan like, share dan subscribe kepada channel kami untuk terus menyokong usaha kami dalam menaikkan industri catur. Korang juga boleh pergi ke playlist kami untuk melihat video-video lain yang menarik. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye. X Chess Academy.